Assalamualaikum dan salam serawakku sayang. Buletin Lukas edisi malam 17 Oktober 2021 bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita malam ini dimulakan dengan Kerajaan Sarawak sentiasa meletakkan pendidikan sebagai bidang penting melalui penyediaan fasiliti dan sistem pendidikan terbaik untuk rakyat di negeri ini tanpa mengambil kira kaum dan agama. Ia dibuktikan menerusi penyaluran peruntukan khas Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC yang diberikan kepada sekolah-sekolah Cina setiap tahun menerusi badan khas yang menyelaras pembangunan sekolah-sekolah Cina di negeri ini. Malah, peruntukan tersebut juga telah diuruskan dengan betul agar bantuan kewangan dapat diberikan secara konsisten kepada sekolah-sekolah Cina setiap tahun. Demikian menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, semasa menyempurnakan upacara ringkas penyerahan cek peruntukan khas SJKC di Sibu pada Sabtu. Ujarnya, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak berperanan menyelaras dan menyelia bantuan kewangan daripada Kerajaan Sarawak untuk disalurkan kepada sekolah-sekolah Cina. Sebanyak 1.3 juta ringgit peruntukan khas tersebut diagihkan kepada 3 sekolah dengan SJKC Kiunang dan SJKC Ekte, masing-masing diperuntukkan sebanyak RM500,000, manakala SJKC Sung Sang menerima RM300,000. Seterusnya, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan meneruskan usaha membantu pembangunan sekolah-sekolah Cina di daerah Meradong dengan menyumbang sebanyak RM140,000 kepada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Tung Kuong. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, berkata sekolah rendah aliran Cina adalah amat penting bagi memperkayakan pelajar-pelajar dengan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang sekaligus sebagai persediaan Kerajaan Sarawak untuk menghadapi globalisasi ekonomi antarabangsa di seluruh dunia pada masa hadapan. Jelasnya, melalui sekolah rendah di luar bandar ini, pelajar yang datang dari pelbagai bangsa boleh memupuk persefahaman sekaligus meningkatkan pengetahuan mereka dalam menguasai pelbagai bahasa. Bercakap semasa menyempurnakan upacara ringkas penyerahan cek peruntukan khas Sekolah Jenis Kebangsaan Cina pada Sabtu, Datuk Seri Dr. Sim berkata, kementeriannya berperanan menyelaras dan menyelia bantuan kewangan daripada Kerajaan Sarawak untuk disalurkan kepada sekolah-sekolah Cina. Ujarnya lagi, peruntukan berkenaan telah diuruskan dengan betul agar bantuan kewangan secara konsisten dapat diberikan kepada sekolah-sekolah Cina setiap tahun menerusi badan khas yang menyelaras pembangunan sekolah-sekolah Cina di negeri ini. Katanya, ini sekaligus membuktikan Kerajaan Sarawak sentiasa meletakkan pendidikan sebagai bidang penting melalui penyediaan fasiliti dan sistem pendidikan terbaik untuk rakyat Sarawak tanpa mengambil kira kaum dan agama. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG perlu membelanjakan peruntukan projek kecil luar bandar MRP dengan segera bagi keperluan pelajar dalam pembukaan sesi persekolahan dalam masa terdekat. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putra Sarawak, Datuk John Sikitayai berkata cek MRP ini perlu dihantar terus ke bank bagi mengelakkan ianya tamat tempoh dan perlu digunakan segera untuk tujuan persekolahan. Begitu juga dengan cek kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK yang diserahkan ini. Bajet tu ukai dia kena PIBG kerja pengak bukai tang dia kena PIBG nyedia ke bala anak ucuk kita ke masuk sekolah. Ianya dia kena ke beli ke namanya utai ke kena norma baru dia tu korang. Tak kena beli masker ke demiak dia, tak kena beli utai kena ngabas temperature sidaya, tak dia kena beli nama utai bukai ke dukuna lebuh maya sidak masuk sekolah. Ngambil ke terus terang dah dengar bala kita dah bala cikgu semua lebih lagi bala PIBG. Jadi ukai kena PIBG tu agak program bukai tu. Khas ke kena nyedia ke bala anak kita ke masuk sekolah. Jalannya dah beri aku ngagai bala kita ngagai tiap buat sekolah. Awak ke kita tadi sudah terima cek tu. Pasuk ngagai kan sudah keluar lalu beli semua ke kena kita tadi. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyerahan cek MRP Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus pada Jumaat. Sebanyak 14 JKKK dan 8 buah PIBG menerima peruntukan MRP dengan jumlah keseluruhan RM148,000. Dalam majlis sama, Datuk John Siki yang juga Adun Kakus turut menyampaikan cek dari Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor berjumlah RM150,000 kepada Gereja BEM Pekan Tatau dan Gereja Metodis Iban Sungai Muput Kanan berjumlah RM150,000. Sementara itu, Pastor Maxwell Along mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak di atas pemberian peruntukan unifor ini kepada Gereja BEM Tatau. Beliau yang mewakili pihak gereja mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Kerajaan Sarawak di atas peruntukan sebanyak RM150,000 yang akan digunakan untuk projek menaik taraf gereja itu.
Selepas penyerahan cek MRP, beliau telah meninjau cadangan tempat pusat kraf tangan daerah Tatau bertempat di Pekan Lama Tatau yang akan dijadikan tempat penjualan hasil kraf tangan penduduk sekitar daerah Tatau dan meninjau tapak cadangan mini Stadium Tatau serta ke Rumah Jampi Jalang Sangan Merit meninjau proses pembinaan rumah panjang. Perkembangan seterusnya, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mulu, Datuk Gerawat Gala telah mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke daerah kecil Bario baru-baru ini. Pada Rabu, lawatan dimulakan dengan sesi perjumpaan bersama dengan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di daerah ini yang diadakan di Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Kecil Bario dan meninjau kerja-kerja menaik taraf jalan dari Pak Ramapuh A ke Kampung Bario asal. Beliau seterusnya berjumpa dengan Persatuan Warga Emas Bario dan menyerahkan sumbangan cek geran projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM15,000. Pada Khamis, Datuk Gerawat meneruskan lawatan kerja ke tapak loji air di Pak Umor yang kini sedang dalam pembinaan. Beliau seterusnya meninjau kerja-kerja baik pulih gereja Pak Ukat Bario dan menyerahkan cek geran MRP sebanyak RM27,200 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Pak Ukat Bario sebelum mengadakan lawatan ke tapak pembinaan Balai Raya Bario. Pada Jumaat, sebelum berangkat ke Marudi, beliau telah mengadakan sesi perjumpaan bersama Persatuan Ibu Tunggal Bario yang terletak di kawasan Kedai di Bario Central dan telah menyerahkan sumbangan sebanyak RM10,000 kepada persatuan berkenaan. Sementara itu, pembinaan Stadium Bola Keranjang Bintangor yang merupakan salah satu projek transformasi luar bandar RTP Adun Meradong Datuk Ding Kuong Hing terus giat dilaksanakan secara berperingkat mengikut fasa kelulusan. Semasa meninjau projek itu bersama Persatuan Bola Keranjang Bintangor pada Jumaat, Datuk Ding berkata projek fasa pertama itu menelan kos sebanyak RM1 juta di bawah peruntukan RTP beliau. Katanya, fasa kedua projek itu juga menelan kos sebanyak RM1 juta akan diteruskan sebaik peruntukan RTP diluluskan. Sementara itu, ahli-ahli Persatuan Bola Keranjang Bintangor berasa amat gembira dan berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak khususnya Datuk Ding kerana telah meluluskan pembinaan Stadium Bola Keranjang Bintangor yang baru. Mereka juga berharap dengan prasarana baru itu dapat melahirkan lebih ramai pemain bola keranjang atau bola tampar yang berbakat untuk mengharumkan nama Sarawak dan Malaysia pada masa akan datang. Laporan seterusnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maro Razaili Gapo telah membuat lawatan kerja bagi meninjau projek naik taraf Jalan Pesisir Beladin Sepinang pada Sabtu. Projek tersebut merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak tanpa menggunakan dana daripada Kerajaan Pusat. Dalam pada itu, Jalan Pesisir merupakan jalan utama yang menghubungkan Jambatan Batang Lupa dan Jambatan Saribas, Pusak yang kini sedang giat dilaksanakan. Apabila lengkap pembinaannya kelak, ianya akan memberi impak yang baik kepada penduduk tempatan yang menjadi jalan utama dan mudah untuk pergi ke kawasan bandar. Adun Beting Maro itu turut menasihati orang ramai supaya lebih berhati-hati menggunakan jalan tersebut kerana kerja naik taraf sedang dilaksanakan. Di Kelakar pula, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelakar Datuk Abdul Wahab Aziz telah merasmikan mesyuarat tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan SK Abang Abdul Rahman Seratuk secara atas talian pada Sabtu. Dalam mesyuarat tersebut, beliau telah mengumumkan peruntukan geran PIBG 2021 sebanyak RM30,000 bagi SK Abang Abdul Rahman Seratuk. Datuk Abdul Wahab turut mengumumkan 2 peruntukan projek transformasi luar bandar RTP tahun 2022 iaitu pembinaan bangunan baru Dewan dan STEM berjumlah RM300,000 dan pembinaan bumbung sambungan dataran sebanyak RM150,000. Adun Kelakar itu turut merakamkan ucapan tahniah kepada pihak sekolah dan PIBG di atas pencapaian terbaik di dalam ujian penilaian sekolah rendah UPSR 2019. Selanjutnya, kejadian ribut yang berlaku pada Isnin lepas telah mengakibatkan 9 buah rumah milik penduduk di Kampung Nombor 6 mengalami kerosakan. Sehubungan itu, prihatin dengan nasib yang menimpa mereka, Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Dun Satok telah menyerahkan sumbangan berupa wang tunai kepada wakil setiap ketua isi rumah KIR yang terlibat bagi tujuan membaiki rumah yang rosak. Penyerahan sumbangan telah dilakukan Timbalan Ketua Cawangan Parti PBB Satok, Datuk Ibrahim Baki di pekarangan Masjid Darul Hana Patingan Kampung Nombor 6 Kuching pada Sabtu. Datuk Ibrahim semasa berucap dalam majlis ringkas itu memberitahu sumbangan tersebut daripada Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg yang juga Ketua Cawangan PBB Dun Satok. Baru-baru tu kita terkena musibah sikit jadi kita jadi bangsa lah mengikut perkataan saudara Rahman bangsa ribut rapat mana
kebanyakannya saya dimaklumkan bahwa bumbung-bumbung rumah kita kebanyakan bumbung-bumbung kita terlibat adanya terbang dan sebagainya lah. Di sebagai yang berhormat dan nyuruh ketik kita terutama dan saya untuk menanggalah keadaan. Saya pun hari asyik dapat sampai datang ke kawasan tu kerana saya di Kuala Lumpur. Saya ambil maklum lah dengan keadaan kita di kawasan tu dan akhirnya dapatlah kita mengeluarkan sedikit bantuan untuk tuan-tuan puan-puan dapat meringankan beban kita sekali dapatlah kita membaiki bumbung-bumbung kita mana yang terlibat. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS. Satu perkara I want to emphasize to fight COVID-19. One is for us to give vaccination. This is to increase our antibody. Number two, even if you have vaccination, you must look after yourself. There's no guarantee. You must look after yourself, self-discipline. Saya pun dah dapat 2 dos, but still I have to use this. Kelak orang persepsi kata sudah vaksin, no need to use penutup muka. So self-discipline still there. Kita jagakan jarak sosial kita, masih juga basuh tangan and jaga yourself. This is the only way for us to fight our COVID-19.